bagi saya pembangunan bola sepak untuk setiap negeri tu memang ada. Cuma tidak diketengahkan seperti mana yang diketengahkan oleh JDT. Moga-moga dong minat diorang berjaya kan satu hari nanti. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Maya. So hari ni Ros berada di Padang Brani International School dan bersama saya sekarang adalah pengasas MJT Football Club. Okay Coach, boleh tak perkenalkan diri sikit? Assalamualaikum, selamat datang Harimau Melaya ke Vamos, di mana di sini ialah our home ground for MJT FC. Nama saya Juzaili atau lebih dikenali sebagai JJ. Pengasas dan Presiden MJT, Meloti Junior Tigers Club Football Club. Alright Coach, boleh tak ceritakan sikit latar belakang MJT Football Club ni? MJT ni bermula pada tahun 2019, di mana kita bersama anak-anak saya dan rakan-rakan saya di sekitar Taman Melawati ni, kita bermula bersama sebuah kelab yang lain. Jadi kita terpanggil untuk memanggil anak-anak ni untuk bertanding di sebuah Youth Junior League lah di KL. So daripada situlah kita mula dengan hanya satu pasukan bawah 8 tahun. So daripada situ kita berkembang dari tahun ke tahun, kita meningkat daripada 8 tahun pergi ke 9 tahun, ke 10 tahun, sampailah sekarang kita ada 8, 10, 12 dan 14. So selepas 5 tahun kita nampak peningkatan dari segi penerimaan masyarakat sekeliling di sekitar Taman Melawati untuk menyertai, menghantar anak-anak mereka untuk bermain bola sepak bersama kami. Alright Coach, boleh tak kita nak tahu kenapa Coach memilih untuk membuka akademi ni? Pada mulanya memang saya minat bola daripada kecil, bermain bola sepak. Mungkin hajat tu tidak kesampaian untuk menjadi pemain negara ke atau menjadi pemain negeri. Mungkin kita lebih kepada pelajaran. So bila sampai waktunya, bila anak saya berminat bermain bola sepak, di situlah timbulnya kemahuan saya untuk membantu anak saya dan juga anak-anak siapa yang di sekitar Melawati ni, untuk membantu mereka untuk mencapai impian mereka. Okey Coach, boleh tak kita nak tahu objektif utama penubuhan kelab ini? Objektif dia ialah atas dasar pembangunan bola sepak. Pembangunan bola sepak di mana untuk memberi peluang kepada semua pemain-pemain yang ada bakat dan juga yang baru mula belajar main untuk belajar dan diberi peluang. Tidak seperti dulu. Dulu pemain hanya boleh main di peringkat sekolah. Jadi di peringkat kelab ni kita boleh bawa anak-anak ni bermain di merata-rata pertandingan. Dan di Malaysia sekarang terlalu banyak pertandingan untuk youth. So dengan ini pemain-pemain dapat mengeluarkan bakat dan juga memberi sumbangan terhadap pembangunan bola sepak negara. So itulah objektif MJT. Alright Coach, boleh tak kita nak tahu sikit untuk membuka sesuatu kelab kita memerlukan dana dan yang banyak lah. Boleh tak kita macam mana Coach mendapatkan dana untuk membuka kelab ini? Dana ialah daripada duit saya sendiri. Saya ada beberapa perniagaan yang lain lah. So antara perniagaan tu saya berhasrat menggunakan sebahagian keuntungan yang saya ada tu lah untuk membuka kelab bola sepak ni lah. So dari situlah adanya sedikit suntikan modal, dan juga dan sekarang sampai tahap sekarang kita ada kolaborasi bersama nama-nama besar seperti Decathlon. Baru-baru ni kita ada kolaborasi Decathlon. So antara syarikat-syarikat korporat banyak juga yang membantu kita dalam melaksanakan, merealisasikan kelab kita ni. Okey Coach, boleh tak kita tahu kategori umur untuk kelab ini, dan mungkin selepas ni akan ada ramai lagi yang akan masuk ke kelab ini? Kategori kita ialah awal umur 6 tahun sehingga ke 14 tahun, dan saya berhasrat untuk membawa hingga ke tahap belia. Hingga tahap belia, jika diizinkan kita hendak pergi sejauh ke bawah 21 belia lah. So we can go to lebih daripada youth punya umur. Okey Coach, mungkin kita nak tahu juga yuran pendaftaran dan yuran bulanan untuk memasuki kelab ini untuk kategori umur. Kategori umur semua sama sebab semua coach kita adalah coach yang berlesen. So pendaftaran serendah RM50 dan bayaran bulanan adalah serendah RM150. Bayaran-bayaran ini kita dah kaji dan ia adalah industri average dalam industri kelab bola sepak di Malaysia. So itulah dia, 150 untuk bulanan dan pendaftaran sekali saja sebanyak RM50. Okey, untuk yuran 150, apakah yang mereka dapat? Mereka akan dapat segala pelajaran yang dapat diberikan oleh jurulatih kami yang terlatih, yang berlesen. Kita ada lesen yang ada lesen B, yang ada lesen D, dan juga daripada contohnya coach kita yang mempunyai pengalaman selama 40 tahun. So itulah dia nilai. Nilai itu RM150 itu tidak dapat kita kira dengan nilai yang apa yang diberikan oleh coach-coach yang berpengalaman.
selama 40 tahun. So itulah yang kita dapat berikan. Kita tak boleh kita berikan nilai wang ringgit tu hanya sandaran pada wang ringgit tu saja. Kita berikan segala pengalaman apa yang coach-coach kita ada. Ada yang bermain dengan Liga Super, ada yang bermain dengan negara. So nilai tu tidak kita boleh kira hanya dengan RM150 tu. So it's very subjective. Ialah nilai yang very subjektif. Alright coach, mungkin kita nak minta pendapat sedikit untuk grassroots di Malaysia ni. Mungkin dengan banyaknya kelab yang ditubuhkan di Malaysia ni akan mengeluarkan hasil yang bagus untuk Malaysia punya football. Sudah semestinya dengan banyaknya kelab yang tumbuh di Malaysia dan juga atas banyak juga inisiatif kerajaan seperti NFDP dan juga kelab-kelab swasta yang kita tubuhkan ni, jika lebih banyak kelab, lebih banyak lagi akan lahirnya bintang-bintang yang akan menjadi pelapis kepada sukan bola sepak negara ini. So saya harap lebih banyak lagi kelab-kelab yang dapat keluar membimbing anak-anak kita. Kerana bakat ni banyak yang kita tak dapat. So bila di kawasan-kawasan macam ni, so kita dapat satu. At least jika MJT dapat lahirkan seorang je pemain dapat mewakili Malaysia, bagi saya itu adalah satu kejayaan yang besar bagi kami, dan begitu juga untuk kelab-kelab yang lain. Baik coach, mungkin bagi pendapat coach sepatutnya dekat setiap negeri yang perlu untuk membuka akademi daripada grassroots seperti JDT Academy. Apa pendapat coach? Pada pendapat saya ialah antara elemen yang penting dan juga mungkin antara elemen-elemen yang utama sebelum kita dapat bertanding di Liga MFL. Saya rasa semua pasukan di MFL ada akademi, tapi mungkin tidak menyerlah semenyerlahnya JDT kerana fasiliti. So bagi saya pembangunan bola sepak untuk setiap negeri tu memang ada, cuma tidak diwar-warkan, tidak diketengahkan seperti mana yang diketengahkan oleh JDT. So saya pada pandangan saya akademi utama di setiap negeri ni patut bekerjasama dengan kelab-kelab ini, di mana skauter-skauter perlu lebih keluar untuk melihat bakat-bakat, especially terutamanya di liga-liga besar seperti Liga Super Rimau, Liga Milo dan juga Liga FAS. Itu mungkin objektif utama coach sendiri. Ya, objektif kami supaya pemain kami dapatlah pergi kepada, kalau anak-anak saya dapat pergi ke JDT, dan itu kita bangga, kita ada masalah. Itu yang kita nantikan insya-Allah. Alright coach, mungkin yang terakhir kita nak tahu sikit harapan coach sendiri untuk MJT Club ni. Harapan saya supaya MJT ni dapat kekal dan pemain-pemain ni dapat bermain dengan bersungguh-sungguh, dan juga anak-anak yang belajar ni dapat bermain dengan penuh jiwa untuk negara. Macam mana moto kita selama ini, itulah majulah sukan untuk negara. Alright coach, boleh perkenalkan diri sikit? Nama saya Muhammad Syah Muhammad Noor, bekas pemain KL lah zaman-zaman tu. Lepas tu banyak kelab lagi lah saya nak bermain. So sekarang ni dah, orang kata dah bersara ni, kita nak curah ilmu kepada pemain-pemain yang akal-akal ni, supaya orang kata satu hari akan jadi pemain yang terbaik lah dalam Malaysia. Betul? Okay, alright coach, coach sendiri sebagai ex-player Kuala Lumpur, apakah orang kata objektif yang selalu diterapkan kepada player-player ni? Kalau saya nak player-player ni berdisiplin. Yang penting disiplin. Kalau kita sendiri tak berdisiplin, macam mana kita nak berjaya, kan? Tidur lewat lah, makan tak betul, semua tu dalam, kalau kita nak menjadi pemain yang berjaya lah. Itu aset yang pertama. Kalau saya nak jadi pemain pertama pun, kita diterapkan disiplin. Kalau disiplin tak ada pun, kita baik macam mana pun, kita takkan pergi jauh. Itu pandangan saya lah. Sebagai bekas pemain dulu, kita diterapkan disiplin dulu. Okey, apa yang coach lihat dari segi prestasi di kelab ini? Saya nampak makin lama makin ramai parents-parents yang mengantar anak dia ke NJT ni. Saya rasa satu perkembangan yang baik. Sebab di sini banyak yang coaches-coaches yang orang kata bekas-bekas pemain negeri, pernah main World Cup pun ada, remaja. Coach Fendi ada, lepas tu Coach Lokman pun ada. So dengan adanya coach-coach yang berpengalaman, kita harap budak-budak ni akan menimba ilmu lah, supaya menjadi seorang pemain yang orang kata satu hari nanti berjaya lah daripada kelab ni. Itu matlamat kita. Yang penting budak-budak ni satu hari akan naikkan jadi pemain baik daripada kelab MJT. Alright coach, apa harapan coach mungkin 5 tahun akan datang untuk kelab ini? 5 tahun akan datang lagi, saya harap
kelab ni dikenali lah, bukan dalam KL saja, satu Malaysia pun kenal MJT ni. So dalam 5 tahun tu mungkin satu orang tu dah umur 14 tahun tu, saya rasa mungkin ada yang makan main negeri dah atau main Malaysia. Kita insyaAllah lah, moga-moga dorang minat, dorang berjaya kan satu hari nanti. Alright coach, boleh perkenalkan diri? Nama saya Lokman bin Baharudin, bekas pemain bola sepak wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tapi masa tu wilayah Persekutuan lah, belum Kuala Lumpur lah. Way back in late 70s and 80s, 80. So sekarang ni melatih budak-budak because saya ni lebih kepada untuk membangunkan pemain lah. Alright coach, coach sendiri sebagai ex-player wilayah Persekutuan, boleh tak kita tahu apakah yang selalu diterapkan kepada player-player di MJT Club ni? Okey, apa yang kita buat, banyak orang tak faham sangat konsep pembangunan bola sepak ni. So we are here trying to build kaedah-kaedah yang perlu kita buat dalam pembangunan bola sepak. Maksudnya di sini saya nak bagi contoh, di sini kita tidak buat coaching, kita buat teaching. Dan benda-benda yang kita bagi ni dia melangkaui bola sepak itu sendiri. Alright coach, mungkin kita nak tahu harapan coach sendiri sebagai coach di sini. Apakah harapan untuk 5 tahun akan datang? Dia bukan harapan sebenarnya, dia adalah tanggungjawab. Okey, tanggungjawab kita kena melahirkan pemain-pemain yang berkualiti. Kalau harapan ni kita we come we go lah, let them play macam tu je lah. Tapi tak ada, bila kita berbuat latihan, kita kena pastikan kita berjaya. Memang tak semua yang akan keluar, tapi kita sekurang-kurangnya kalau take for example kita ada 100 pemain, kurang-kurang kita ada 10 pemain-pemain yang berkualiti. Okey coach, boleh tak kita nak minta sikit pendapat coach sendiri tentang bola sepak di Malaysia ni? Okey, bola sepak di Malaysia ni kita sepatutnya kita grow. Tapi sekarang ni we always step backwards dalam semua perkara. Okey, kita jarang ke depan. Dia kalau ke jurulatihan ni sendiri pun masing-masing heboh dengan sijil dia yang dia ada, tapi kerja tak buat juga. Tapi sepatutnya kita buat kerja lah. Kalau ke jurulatihan ni not necessary ada sijil, tapi kalau you ada knowledge, you willing to learn from other senior coaches ke apa ke, then it should be alright. Jadi apabila you datang dengan aku ada sijil, then you tahu semua, tidak, itu sebenarnya tak betul. Jadi sebab tu kita tengok bola sepak kita ni especially di Akaumbi, kalau kita tengok kita ada pool of players beribu bukan beratus, tapi kerja-kerja di grassroots ataupun di Akaumbi ni kita tak buat dengan betul lah. Itu sajalah.